Dah pun kita berikan huraian berhubung tentang yang dikatakan sifat berpuluh, ya, dan juga telah pun kita huraikan berhubung tentang yang dikatakan pecahan 4 sifat, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, ya. Jadi tentang perkara yang kita belum sampaikan ialah mengikut pada usuluddin tu, yang ini sifat-sifat Rasul, ya, sifat-sifat Rasul kita belum ada nampakkan lagi. Hanya saya mengulang sikit, ya, saya apa sikit mana huraian, mengulang sikit berkenaan dengan huraian nafi dan isbat, ya, nafi dan isbat. Jadi saya nak tanyalah, yang mana sebelum ni nafi dan isbat tu ada apa persoalan tak? Atau pertanyaan? Tak ada? Ya? Tak ada. Jadi kalau tak ada persoalan, saya pula nak soal. Boleh? Jadi beginilah, ya, saya terus mengambil yang dikatakan pecahan nafi dan isbat ni terbagi kepada 2 bahagian, ya, ataupun kalimah yang kita katakan kalimah syahadah kita, ya, bermula daripada la ilaha illallah, ya, terbagi kepada 2, iaitu kalimat la ilaha, iaitu kalimat nafi, ya, disebut kalimat nafi, dan kalimat illallah, ya, disebut sebagai kalimat isbat, ya. Jadi kalimat nafi ini tadi dikatakan dekat situ, ada pun yang terkandung di dalam kalimah nafi ini, kata dia 11 sifat yang wajib dan 11 sifat yang mustahil, ya, 11 sifat yang wajib dan 11 sifat yang mustahil. Jadi apakah dia yang dikatakan 11 sifat ini tadi? Ya, inilah bermula, kata dia, mengambil daripada sifat nafsiyah 1 sifat, yakni wujud, ya, yakni wujud. Jadi apa sebab dimasukkan dia di dalam sifat nafi? Setengah orang bertanya, kalau dah sifat itu sifat nyata, kenapa nak dinafikan? Ya? Jadi apa yang kita sebut ialah la ilaha, maknanya tiada ada Tuhan yang lain, ya, tiada ada Tuhan yang lain. Sebab apa dia kata tiada ada Tuhan yang lain? Sebab dia menyatakan bahawa la ilaha, tiada ada Tuhan yang lain itu menyatakan bahawa sebenar-benarnya tak boleh dinafi. Itu maksud dia, ya? La ilaha makna tiada ada Tuhan, kata dia, yang lain, ya? Jadi nak menyatakan itu tadi, mana kena nafikan barang yang tiada patut bagi hak Allah Ta'ala. Jadi barang yang tiada patut bagi hak Allah Ta'ala ini tadi ialah barang yang mustahil pada si wujud. Wujud itu nyata, jelas, tak boleh tidak. Sebab dia menyatakan dekat situ, kalau tak ada si wujud ini, apakah mungkin ada Tuhan itu tadi? Faham, ya? Apakah mungkin ada? Jadi sebab yang si wujud inilah dalil nyata menyatakan bahawa memang tiada ada Tuhan yang lain lagi dah. Faham, ya? Ini. Jadi di mana letak dalilnya?
Jadi kita fahamkan pada si wujud. Apakah yang wujud? Yang wujud itu zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Ini dalil mutlak. Mana dia? Ni yang menyatakan. Diri sendiri yang menyatakan. Mana mungkin? Tak ada. Aku ini. Kalau tak ada, kalau tak ada Tuhan itu tadi, takkan ada yang ini. Pasal yang menyatakan adanya tu sebab si wujud ni menyatakan. Tak boleh nak nafi. Sebab si dirinya sendiri. Nak nafikan macam mana kita ni? Faham Dah tentu kita wujud. Kita ni ada. Nak kena nafi macam mana? Faham? Jadi sifat nafi adalah sifat untuk menafikan barang yang tiada pada. Dalilnya pada nak menafikan itu tadi, adanya kita. Dan adanya pula kita ni tadi, adakah kita rancang-rancang? Ada tak mak bapak kita rancang nak dapat kita ni? Ada tak orang lain merancang yang diri kita ni akan ada? Jadi mana adanya kita ni kan bukan dikenakan oleh sesuatu kerana. Betul kan? Bukan dirancang oleh mak, bukan dirancang oleh bapa. Walaupun mak yang mengandung tanya dengan dia, anak laki-laki kan nak perempuan dia sendiri pun tak tahu. Macam mana rupa kita daripada alam, kita katakan alam awal pun dia pun tak tahu. Betul kan? Rupa kita pun dah tak boleh design. Rupa kita pun dah tak boleh reka bentuk. Jadi mana kalau rupa kita ni bukan dia yang design, yang adanya kita laki-laki ke perempuan bukan dia yang cipta, bukankah perkara itu sedia? Sedia tak? Mana wujud tu sedia kan? Jadi kalau dah sedia, sehingga sekarang ni rupa kita tu tadi, sehingga besarnya kita ni tadi, ada tak kita katakan dapat kita bukti atau contoh atau ibarat dengan sesiapa pun yang pernah kita jumpa dalam alam dunia ni? Ada tak? Mirip-mirip mungkin ada, tapi betul-betul macam kita tak ada. Sehingga sampai kita termimpi-mimpi. Kita tengok wajah kita dalam cermin, dalam mimpi. Kadang ada kan, kita boleh tengok pula muka kita dalam cermin, dalam mimpi. Dan kita kenal pula bila kita berjalan tu tadi dalam mimpi, orang panggil Latif, kita pusing belakang. Mana kita menyetujui nama kita, nama Latif kan? Dan masa kita dalam mimpi itu pula kita berjalan pula kan? Tengah kita berjalan entah di mana, boleh kan terpelosok kaki kita dalam lubang boleh tersedar aurat kita kan? Betul? Jadi benda-benda ni semua nak menyatakan apa? Nak menyatakan bahawa di dalam alam ada penceritaannya, di dalam dunia ada penceritaan, di dalam alam akhirat pun ada penceritaan dia. Mimpi itu tadi, adakah kita buat? Terkujur je tu. Silap hari bulan berdengkar pula dia, diconteng muka pun dia tak tahu. Betul? Tahu-tahu dah aku jalan sampai Singapura.
Padahal tu sebentar tu tidur dengan kawan tu. Jauh ke Singapura. Sebentar aja. Faham maksud saya? Jadi bermakna penceritaan kita itu tadi berkekalan tu. Selagi kita ingat mimpi kita, aku dulu masa kecil dulu aku mimpi kan, lagi-lagi tu kau hujan tak macam mana katnya, aku menyokok, aku dah tak tahan kencing. Pasal dia kan, dia boleh ingat sampai sekarang kan, cerita dia masa kecil. Kekal tak? Sampai sekarang kekal cerita tu. Kalau cerita itu kekal, yang si membawa cerita ni apakah binasa? Kekal kan? Jadi penceritaan kita tu tadi mengambil daripada yang kita katakan sifat nafi. Jadi sifat nafi apakah yang ada? Kata dia, yang pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, yang keempat bersalahan. Sedangkan yang dunianya pun bersalahan, apatah lagi penceritaan di dalam alam akhirat. Macam kita mimpi tadi, takkan mungkin aku mimpi, kau mimpi, sama aja kita jumpa kan? Ya, apa pasal tiap kali aku mimpi, aku jumpa muka kau. Tiap kali itu cerita piramidi boleh lah kan? Faham kan? Ini jadi bersalahan. Dan setiap yang kita temui itu tadi, daripada mula wujud kita ni tadi, berdiri sendiri wujudnya tu. Berdiri sendiri. Dalilnya tidak dikarenakan dengan satu kerana. Ya? Kalau wujudnya tu berdiri sendiri, apatah lagi sifat-sifat yang sabit ataupun yang mana kata tadi itu terhimpun kepada yang si zat ni tadi, yang si wujud ni tadi, takkan mungkin sama. Ya, ini saya rumuskan lebih mendalam lagi ya, tak seperti ini berpas. Pasal tidak nanti pasal saya nakkan betul-betul kamu dapat faham nafi dan isbat ni. Baik, jadi dia tu berdiri sendirinya, ya, berdiri sendirinya. Nak menyatakan dia ni betul-betul dapat kita kesan berdiri sendirinya, tidak mungkin tidak, tak boleh tidakkah kita kata, mesti dengan apa yang dapat kita kesan. Jadi sifat-sifat mengesan ini tadi daripada tiga perkara: sama, basar, kalam. Dia yang mengesan wujudnya diri dia, dia yang mengesan memang betul sedia aku ini. Sebab melihat aku ni pun aku tak minta, tapi ada. Mak bapak pun tak tahu aku ni buta ke, aku ni boleh celik ke. Yang aku mendengar ni tadi, mak bapak pun tak tahu yang sama ada aku ni boleh mendengar ke, aku ni pekak ke. Dan ibu bapak pun tak tahu sama ada kita ni bisu ataupun kita boleh cakap. Faham tak? Tetapi dengan tiga sifat inilah yang dapat kita nyatakan dengan sebenar-benarnya bahawa kita ini wujud. Mustahil kita tak wujud. Kita ini sedia lah. Mustahil kita ini tak sedia. Kita ini kekal dah, ya? Tak mungkin kita tak kekal. Sebab apa? Barang yang kita lihat tu pun, sehingga sekarang ni kita boleh membayangkan balik apa benda yang kita pandang. Kita boleh memperdengarkan balik apa yang selama ini ada pernah kita dengar. Walaupun pendengaran itu bukan daripada telinga, tetapi di sini kadang-kadang dia menyatakan, kan? Faham terbit daripada telinga hati. Jadi mana pada diri kita ni tadi ada yang dikatakan mata hati, ada yang dikatakan telinga hati,
Ada yang dikatakan ni kata-kata hati. Faham ya? Baik. Jadi untuk buat perkara senang, bahasa yang kita selalu soal jawab di dalam hati kita sendiri, bahasa yang kita lalui daripada kecil. Betul? Macam mana kita nak buktikan? Katalah kita makna hanyalah nak masak. Hari ni apalah awak pun nak masak. Faham dekat dalam ni. Kalau tak silap apa dia beli ikan semalam. Berkata dalam bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu kan? Bahasa yang kita guna, bahasa yang kita faham. Datang mana bahasa tu boleh jawab-menjawab dengan kita? Sebab bahasa yang terdidik, bahasa yang pernah kita guna, yang lazim bagi kita. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Cina. Faham eh? Bermaknalah dekat situ menunjukkan kalam hati itu menyatakan kelaziman apa yang telah kita lalui. Ingat dia apa benda nak disebut, dan sebutnya itu pun dalam bahasa yang kita biasa guna. Faham saya? Menyatakan lazim dia tu barang apa yang didengar, maka itulah yang diguna. Barang apa yang dilihat, maka itu yang terbayang. Apa yang dia kuatnya yang dikatakan ingatan itu tadi, sehingga kan dia bau saja pun mata tak tahu sumber daripada mana, tapi dia tahu ni belacan ni kan. Rupa belacan tu pun tak ada pada dia. Dia terpegang, dia ni budak ni main. Oi, apa kau main belacan ni? Betul kan? Cium saja pun ingat dia tu apa barang yang sebenarnya yang kau dapat dikesan. Ingatan cukup, macam kita kata tajam. Ini jadi bermaknalah dekat sini benarlah bahawa tiga sifat inilah yang memainkan peranan. Tetapi tidak menjadi berhasil sifat-sifat ini sekiranya dia tak melaksanakan. Ada pendengaran tapi tak mau didengarnya, tak ada hasil, maka kena dia melaksanakan pendengaran itu, maka baru datang hasil. Begitu juga ada penglihatan tapi tak mau dia nak pandang, tak ada hasilnya. Ada perkataan, boleh, mana sifat berkata-kata tu ada, tapi tak mau dia nak menyatakan. Betul? Maka tak ada hasil. Jadi orang yang ada sifat-sifat ini tetapi tidak mahu melaksanakan yang dikatakan orang yang kata sifat-sifat maknawiyah ini tadi, ini yang Allah Ta'ala templak summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang yang ada mata, orang yang peka, orang yang buta, orang yang bisu tadi. Kan? Padahal yang disebut itu bukannya orang peka, bukan orang buta, bukan orang bisu. Faham Jadi bermakna sifat-sifat ini sifat-sifat perlaksanaan. Kena laksana. Penglihatan, dia kena tengok. Pendengaran, dia kena dengar. Kalau mulut, kena sebut. Betul Jadi inilah sifat-sifat yang kita kata bermula dari punca tiga inilah. Sami'un, basirun, mutakallimun, melaksanakan. Sebab adanya sifat kudrat, adanya sifat sama basar kalam,
menyatakan tentang adanya sifat yang dikata qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, ada pada si wujud. Faham tak? Menyatakan bahawa ada sifat-sifat ini yang berdiri semua ini tadi kepada si wujud. Pasal benda-benda tak boleh nafi. Ya. Jadi hasil daripada mana? Hasil bermula daripada sami'un, basirun, mutakalimun. Jadi manakah kebuktiannya? Kepada yang di atas. Pada yang di atas. Menolak atau menafi sekalian yang mustahil pada si wujud ni tadi. Tak mungkin dia tak ada, dia mesti ada. Tak mungkin dia tu tak sedia, dia mesti sedia. Tak mungkin dia tu tak baqa, tak kekal. Faham tak? Dia mesti kekal. Faham tak? Ini sebab sekalian itu berdiri sendirinya. Faham tak? Ini qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat al-a'la. Ya? Faham tak? Jadi dia sifat-sifat ini kalau nak ikutkan tak termasuk wahdaniyat. Tak termasuk wahdaniyat. Ya, wahdaniyat termasuk di dalam sifat isbat. Okey? Terima kasih, panas. Buang angin. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sifat isbat? Ya? Dia kata kat situ ada pun yang terkandung di dalam kalimat isbat itu 9 sifat yang wajib dan 9 sifat yang mustahil. Okey? Jadi, apakah sifat-sifatnya itu ya? Ini yang pertama mengambil, kata dia, daripada sifat salbiah. Satu sifat, yakni wahdaniyat asal. Asal. Lepas tu mengambil daripada sifat ma'ani 4 sifat. Ya? Apa dia? Yang dikatakan qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ya. Jadi kita tengok sifat-sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, benda yang tak boleh terkesan dari apa yang boleh kita katakan dapat dilihat, dapat dipandang, dapat didengar. Faham tak? Jadi benda ini tadi, benda yang kita katakan di luar pada akal dan fikir untuk kita dapat ibarat, dapat kita contoh-contoh, tak mungkin. Faham tak? Jadi benda-benda ni semua hanya boleh dikhabarkan sahaja, bermula daripada wahdaniyat. Sebab wahdaniyat ini tadi mengambil daripada sifat salbiah. Dalilnya ialah hiya ibaratun an-nafyil ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Betul kan? Adalah ia ibarat, yakni menafikan barang yang tiada patut bagi hak Allah Ta'ala Jalla wa Azza. Ya?
Jadi wahdaniyat ini menyatakan bahawa sekalian perkara ini tadi sebenarnya adalah sifat yang tidak boleh tidak. Dia tu sabit kepada perkara yang kita katakan mustahil untuk kita nak nyatakan, tapi hukumnya ada. Hukumnya ada. Sebab benda-benda ini sifat hukum yang tidak boleh tidak wahdaniyat. Asa dia tu. Ya? Faham tak? Maknanya akal, fikir, ilmu, hayat, sebenarnya semua ini wahdaniyat. Asa. Faham tak? Sifat-sifat hukum ini tadi asa. Kita je pecah-pecahkan. Oh, ini nama dia akal. Oh, ini nama dia fikir. Ini nama dia ilmu. Ini nama dia hayat. Tapi sebenarnya benda tu asa. Tunggal. Satu tu juga. Faham tak? Dipecah-pecahkan supaya senang untuk faham. Betul? Senang untuk faham. Jadi perbuatan dia macam mana? Perbuatan dia barang yang tak dapat juga difikir akal. Macam mana? Kalau kudrat, artinya akal, ya? Berakal dia, dilaksanakannya barang yang terakal pada dia. Iradat, barang itu pun fikir. Benda yang tak nampak, contoh dan ibarat, tak boleh kita tunjuk-tunjuk. Tetapi ada tak? Ada. Dilaksanakannya. Cara macam mana? Difikirkan barang yang terakal. Faham tak? Begitu juga dengan ilmu. Jadi ilmu ini tadi tak dapat kita pandang. Hanya apabila kita membuat akan sesuatu, membuat akan sesuatu sebagai kebuktian bahawa ilmu itu wujud. Faham tak? Ilmu itu wujud daripada perkara yang kita laksanakan. Faham? Nyata sekarang ni apa saja benda yang ada di atas muka bumi ini, perbuatannya manusia, sumbernya pasti ilmu. Pasti ilmu. Ni. Apa benda? Faham tak? Jadi nak menyatakan macam mana? Yang dikatakan kudrat, iradat, ilmu atau akal, fikir, ilmu, hidup dah tentulah sebagai syarat. Sebagai syaratnya bahawa dengan adanya hidup ini tadi, maka barulah jelas, ya? Yang dikatakan semua sifat-sifat ini menjadi berhasil. Betul tak? Jadi di manakah yang dapat kita kesan? Yang inilah pada hati. Pasal barang ini tadi tiada dapat terupa-rupa, kan? Jadi menyatakan bahawa sekalian kudrat, iradat, ilmu, hayat, kemudian perlaksanaannya itu tadi qadirun, muridun, alimun, hayyun, hayyun, hidup, wahdaniyat semua tu. Di mana? Di dalam seketul daging, katakan seketul ya, tak banyak. Jadi kalau ada seketul, dia kata asa tak? Tunggal tak? Satu tak? Apa dia? Al-Akbar. Faham tak? Satu tu juga. Jadi satu apa?
Kalau dikatakan dua, dah bukan satu lagi dah. Kalau dikatakan kosong, maknanya ada yang dikatakan minus kosong, minus satu, kan? Dia bukan satu, dia bukan minus satu, dia bukan kosong. Ya? Sebab nak kata kosong pun tak boleh juga. Pasal apa? Yang mengata kosong ini pun tak tahu asal dia yang mengatakan kosong tu sumber mana. Nak kata satu pun datang pada sumber mana. Satu disatukan ke, menyatu ke, dihubung ke, diceraikan ke, dipisahkan ke, ataupun di apa ke? Tak. Faham eh? Dalam arti kata lain, mudah kita kata meliputi. Faham? Meliputi. Itu yang dikatakan ma'a, beserta lah, beserta meliputi. Ya? Pasal nak cari perkataan betul tak jumpa orang lain ni. Sebab itu dia katakan beserta. Jadi beserta tu tadi pun kalau nak ikutkan tak dapat nak menggambarkan. Kalau beserta tadi macam saya letak ni, ni satu beserta dengan ni, dah jadi dua. Dah. Jadi untuk menjelaskan perkara yang beserta ni tadi, sampai ulama kata dia berhubung pun tidak, dia bercerai pun tidak. Supaya juga macam saya katakan, dia bergerak pun tidak, dia berdiam pun tidak. Sama lah tu. Ya? Nak menyatakan perkara tu mustahil. Ya? Perkara mustahil. Okey? Bermaknalah inilah sifat-sifat al-akbar. Faham eh? Jadi tahulah kita bahawa yang menyatakan al-a'la itu sifat-sifat yang terkandung di dalam kalimah nafi, ya, yakni la ilaha, tiada ada Tuhan yang lain. Ya. Lepas tu sifat-sifat yang kita katakan isbat ini tadi, illallah, hanya semata-mata Allah. Ya, hanya semata-mata Allah. Faham eh? Jadi yang nak dinyatakan dekat sini ialah kedua sifat ini tadi, ya, walaupun dipecah kepada al-a'la, walau dipecah kepada al-akbar, tetapi kedua ini tadi adalah illallah semata. Ya? Faham eh? Sebab tanpa ada sertul daging ini tadi, maka tidak ada, mana kata tadi itu, hasil sekalian anggota. Apabila baik ya, maka baiklah seluruh anggota. 17 rakaat 9 tahiyat, termasuklah mata kita, penglihatan kita, apa semua tak berhasil. Ya? Faham saya? Jadi bermaknalah dekat sini yang dikatakan illallah itu adalah rangkaian kepada kedua ini. Rangkaian, ya, rangkaian, dia merangkai itu, kan? Yang itulah yang dikatakan illallah semata-mata. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada satu, tak ada kosong. Dia sebenarnya wahdaniyah. Ya? Wahdaniyah. Ya? Faham eh? Ya. Apa? Soalan daripada kosong pada mustahil. Sebab itu dia kata wahdaniyah, Allah semata-mata. Allah semata-mata. Dia bukan lagi, kalau kita kata wahdaniyah ni tadi, asa ni bukan ada yang dikatakan boleh kita sebut-sebut. Tak ada. Yang boleh kita ucap-ucap, yang boleh kita tulis-menulis, yang boleh kita fikir-mikir, yang dapat kita bercerita. Tak ada. Ya?
Sebab se-nya dekat situ ialah nak fikir, dah sepikir dah. Macam mana kita nak cari benda yang sepikir? Aku tengah fikir ni, aku nak fikir macam mana aku boleh fikir? Aku nak fikir macam mana aku boleh fikir? Bukan habis sekali bodoh. Kan? Itu yang asas itu sebab bodoh. Bodoh. Faham eh? Seakal. Boleh tanya, atau mana boleh berakal ni? Bukan habis sekali bodoh jadi. Maka cukup kat situ. Ya? Nak melengkapkan cukupnya tu ilallah sebenarnya. Cukup. Selagi dipikir bodoh terhenti. Faham eh? Jadi bermakna dah betul lah kalimah itu. La ilaha maknanya sifat nafi, illallah sifat isbat. Jadi menyatakan sekaliannya itu mengambil perkataan yang ujung illallah semata-mata. Ya, illallah semata-mata. Jadi fahamlah kita, la ilaha tidak lain melainkan itu juga lah illallah juga. Ya, la ilaha illallah kembali pada dia juga. Makna tidak ada yang kita nak fahamkan, masih lagi nak sebut-sebut al-a'la, al-akbar, al-akbar, al-a'la, tak ada lagi dah. Ya, itu pasal dia kata wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallah. Tidak ada hukum melainkan satu, iaitu la ilaha, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Faham ya? Baru kita faham yang Rasulullah kata, ku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Faham ya? Bukan dengan yang lain-lain lagi tak ada. Ya? Ariftu Rabbi bi Rabbi. Faham? Jadi